Kita intro dulu. Adakah kerajaan akan bertukar pada bulan ini? Ini jawapan jujur saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kisah pertukaran kerajaan memang sangat hangat dibincangkan sejak bulan lepas sampailah ke bulan ini, dan memandangkan tarikh 18 Januari yang selalu disebut-sebut sebagai tarikh untuk penukaran kerajaan ini makin hampir, maka secara asasnya ramailah yang telah resah gelisah, terutamanya mereka yang memang mengharapkan sangat agar kerajaan ini bertukar. Masing-masing asyik bertanya, adakah akan jadi pertukaran kerajaan ini? Adakah Perdana Menteri akan dipecat ataupun akan meletakkan jawatannya? Adakah kita akan dapat Perdana Menteri baru? Dan insya-Allah video kali ini saya nak fokus kepada persoalan itu sahaja dari sudut pandang saya. Walaupun mungkin kita telah mengambil sedikit pencerahan daripada Raja Petra, daripada Sir Azri, daripada Salim Iskandar dan ramai lagi, tetapi saya juga ada buat kajian sendiri, dan saya juga telah bertanya-tanyakan kepada rakan-rakan saya, terutama mereka yang memang rapat dengan kerajaan ini, tentang kesahihan berkenaan dengan adakah penukaran kerajaan ini akan berlaku atau bagaimana. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya tahu, saya akan cuba sampaikan kepada anda, dan mudah-mudahan video ini dapat disebarluaskan untuk tontonan kita bersama. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin menegaskan bahawa langkah Dubai itu memang tidak pernah wujud. Tetapi dalam masa yang sama juga, berdasarkan kepada apa yang telah disampaikan oleh Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Sanusi Madnor, benda ini iaitu gerakan untuk menjatuhkan kerajaan ini dan juga untuk penukar Perdana Menteri sebenarnya dah bermula lama dah. Cumanya tak tahu kenapa mereka ambil nama Dubai itu, mungkin nak dapatkan satu nama yang grand kot. Jekom-jekom ni nak buat kerja, konon-kononnya nak menunjukkan bahawa ada terdapat satu gerakan bawah tanah macam lebih kurang untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Tetapi kalau nak ikutkan langkah Dubai itu sendiri tidak pernah wujud. Mereka tidak pernah berjumpa dekat Dubai. Tetapi yang ini saya dah jelaskan banyak kali, anda pun dah faham. Jadi apa pandangan saya? Adakah kerajaan ini akan bertukar ataupun tidak? Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin tegaskan beberapa perkara kat sini. Yang pertamanya, berkemungkinan besar 120 SD itu memang wujud. Berkemungkinan besar 120 SD itu memang telah diserahkan kepada pihak istana, terutamanya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Berkemungkinan besar SD itu telah pun dimaklumkan kepada Agong, dan Agong pun telah mengambil pendekatan untuk cuba berjumpa dengan para MP yang 120 orang itu untuk bertanyakan adakah benar mereka menandatangani SD tersebut, dan adakah benar mereka tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkemungkinan besar betapa memang betul Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah pun kehilangan sokongan majoriti di dalam Dewan, dan berkemungkinan besar segala tindak tanduk oleh pihak kerajaan untuk memfitnah orang sana, memfitnah orang sini dan sebagainya adalah satu usaha terdesak untuk memastikan yang gerakan untuk menukar Perdana Menteri ini tidak akan terjadi. Mengapa saya cakap macam tu? Sebab nombor satunya, kita lihat ketakutan pihak kerajaan memang tidak dibuat-buat. Kita dapat lihat kecuakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kelang kabut pergi ke IJN nak jumpa dengan Tuan Guru Hajadi. Kita dapat lihat betapa kelang kabutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim nak update pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong, padahal pertemuan itu cuma pertemuan rutin. Kita dapat lihat betapa cuaknya Zaid Hamidi sampai 2 kali mengeluarkan kenyataannya khusus berkenaan dengan penukaran kerajaan ini. Yang pertama kata SD tak boleh diguna pakai untuk tebuk atap. Yang kedua nak cadangkan satu akta untuk kerajaan kekal sepenggal at least, dan macam-macam lagi. Kita dapat lihat kecuakan pihak kerajaan apabila ramai pula yang dok menyahut seruan Zahid Hamidi itu, padahal mereka ini pun pernah majlis kerajaan hasil daripada tebuk atap juga. Kita dapat lihat kecuakan mereka memfitnah Perikatan Nasional merasuah Yang di-Pertuan Agong, sampai seolah-olahnya hendak imply Yang di-Pertuan Agong juga telah menerima rasuah. Maknanya tuduhan dua pihak sekarang ini. Dan kerana kecuakan-kecuakan itulah memang kita yakin sangat-sangat betapa betul kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun runtuh, telah pun kapish bak kata orang. Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri tanpa sokongan majoriti. Tetapi macam saya katakan selalu dalam video-video saya, apa sahaja boleh terjadi, dan orang yang terdesak untuk mengekalkan kuasa ini, mereka akan buat apa sahaja, termasuklah menjanjikan bulan dan bintang. Dan dalam kes Anwar ini, berkemungkinannya sampai satu tahap beliau telah menjanjikan agar Najib Razak dapat dibebaskan melalui pengampunan diraja, sebab beliau tak nak Najib ini endorse ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyokong gerakan menukar kerajaan ini. Kita dapat lihat betapa kelang kabutnya Datuk Seri Anwar Ibrahim kerap pergi ke Sarawak dan Sabah untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dekat sana. Tak tahulah apa yang dibincangkan, tetapi mungkin banyak lagi gula-gula yang cuba untuk ditaburkan bagi memastikan MP-MP ini
tidak menyeberang kapal dan sebagainya. Dan dek kerana semua inilah tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya tekankan, kejadian ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun kehilangan majoriti memang benar-benar berlaku. Saya yakin sangat benda ini. Tetapi macam yang saya katakan juga tadi, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan ini cuba melakukan apa sahaja yang termampu oleh mereka untuk memastikan semua ini tidak menjadi kenyataan. Soalan timbul, kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak mengambil tindakan untuk terus pecat sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya kalau betul Datuk Seri Anwar ini tidak mendapat majoriti lagi dah? Benda ini tuan-tuan sekalian sebenarnya terpulang kepada budi bicara Agong juga, dan kita sebenarnya tidak tahu apakah yang telah terjadi di dalam istana, apakah yang telah dibincangkan, dan kita tak nak membuat sebarang spekulasi dan sebagainya. Cumanya ketika video ini dirakamkan pada pukul 5.30 petang, Yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong dijadualkan akan menyampaikan berita buletin utama yang akan bersiaran pada pukul 8 malam ini. Ada pihak mengatakan kepada saya, oh mungkin Agong akan buat pengumuman khusus pada ketika itu. Tetapi saya tidak yakin benda itu akan berlaku. Saya yakin Yang di-Pertuan Agong hanya akan membacakan berita saja sebagai satu cara untuk meraihkan dan sebagainya. Tidak akan ada apa-apa pengumuman yang betul-betul bombastik, dan jangan terkejut sekiranya kalau Yang di-Pertuan Agong membuat pengumuman bahawa kerajaan ini akan kekal. Kita kena menerima segala apa sahaja yang bakal berlaku, segala keputusan yang bakal berlaku dengan berlapang dada. Sebab sekarang ini kita kena faham, mungkin bagi pihak di sebelah sana, pihak pembangkang ke ataupun mereka yang ingin mengalihkan kerajaan, mereka telah buat macam-macam perkara yang orang kata apa, berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Tetapi at the end of the day, benda ini tidak akan terjadi selagi ianya tidak akan terjadi. Bermaksudnya sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita berusaha, mereka juga berusaha. Apa-apa pun Allah juga merancang segala-galanya, dan perancangan Allah itu adalah perancangan yang paling bagus. Sekaligus kita nak balik kepada apa yang pernah saya kata satu ketika dahulu. Dalam video-video saya yang terdahulu ketika membicarakan tentang adakah kerajaan ini akan bertukar, saya selalu mengatakan yang saya merasakan kerajaan ini mungkin akan kekal sehingga ke tamat penggal. Tetapi apa-apa sahaja boleh terjadi. Dan bagi saya, benda ini sebenarnya ada satu rahmat di sebalik apa yang terjadi. Iaitu buat kali pertama kita dapat lihat betapa rakyat Malaysia majoritinya, tak kiralah apa kaum serta agama sekalipun, mereka seolah-olahnya sepakat betapa mereka memang mengharapkan sangat agar kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tumbang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini digantikan sebagai Perdana Menteri oleh orang yang lain. Dek kerana apa? Dek kerana mereka ini tak kira apa bangsa sekalipun sudah merasa sangat-sangat tension dengan apa yang berlaku dekat negara kita ini, terutamanya dari segi ekonomi dan juga hubungan antara kaum. Dan banyak lagi lah faktor sebenarnya. Dan kerana itulah saya merasakan ada rahmat juga benda ini terjadi. Sekurang-kurangnya kita dapat lihat momentum penolakan terhadap kerajaan Perpaduan Madani ini memang betul-betul mantap dan betul-betul besar sekali tuan-tuan sekalian. Dan ini melegakan saya jugalah, kerana sekurang-kurangnya saya tahu saya tidak keseorangan dalam menyatakan bantahan saya serta perasaan kurang senang saya terhadap kerajaan Perpaduan Madani ini. Tetapi sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya ingin menyatakan kepada anda semua agar kita jangan terlampau berharap sangat. Sebab apa-apa pun perkara yang kita harapkan ini merupakan satu perkara yang bukanlah tak boleh terjadi, tetapi benda ini mungkin agak sukar terjadi. Kita banyakkanlah berdoa agar Allah mempermudahkan urusan kita, mempermudahkan urusan negara kita ini dan rakyat kita, agar kita dapat sebuah kerajaan yang jauh lebih kompeten, jauh lebih mendengar suara rakyat, mendapat seorang Perdana Menteri yang tidak melaksanakan pemerintahan dengan cara dendam dan juga hendak menjatuhkan musuh-musuh politik mereka. Tetapi macam yang selalu saya sampaikan kepada anda, kerajaan ini masih kerajaan mereka, dan oleh kerana kerajaan ini masih kerajaan mereka, mereka boleh buat apa sahaja yang mereka nak. Sebab Sani Hamzan dah beritahu kita awal-awal tentang perkara ini. Jadi apa tugas kita? Sekadar bersedia, berdoa dan #kekal tenang. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.